Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ke-66 ni, saya nak pergi mana ni? Semak ni. Okay, nak bawa anak saya. So nampaknya masih ada luka lagi pada tempat katan tu. Ikutkan hari ke-6 tu dah okey. Tapi itulah, nak rujuk balik doktor. Jadi topik pada pagi ni saya nak cerita pasal jaga emosi, hiasi peribadi. Jaga emosi, hiasi peribadi. Musim-musim cuti yang panjang ni, banyak emosi yang kena jaga. Emosi diri, emosi isteri, emosi suami, emosi anak-anak, emosi ibu bapa, emosi rakan-rakan dan sekitarnya yang berkaitan. Jadi insya-Allah dengarkan tips-tips bagaimana nak jaga emosi ni. Okay, so hari ni minta maaf saya hanya buat rakaman sahaja, tiada FB Live kerana hari Ahad saya cuba set dengan keluarga untuk no gadget. Mungkin kita buat dulu dalam beberapa jam, mungkin 6 jam, daripada pagi pukul 7 pagi sampailah tengok sampai pukul apa, kita cuba step by step. Kalau boleh saya nak buat no gadget untuk hari Ahad. Dah lama dah cuba sebab kita ada masa je kita nak tengok gadget, ada masa kita tengok gadget. Lama kita tak quality time sama family. Okey, baik, saya sambung semula untuk jaga emosi, hiasi peribadi. Okey, sebenarnya dalam perjalanan nak ke Semenyih ni jauh juga kan, tak adalah jauh sangat, tapi kadang-kadang ngantuk. Jadi dalam masa saya buat kereta ni kadang datang idea banyak. Jadi saya nak rekod. Jadi jangan tiru aksi ni, aksi berbahaya. Jadi mungkin saya hanya berapa minit je untuk saya ceritakan apa idea. Sebenarnya idea ni datang kerana dalam waktu perintah lockdown ni, jadi kita mungkin berhari-hari terkurung di rumah, dan kesian kepada isteri anak-anak yang tak keluar. Jadi kita tak tahu emosi mereka. Kemungkinan mereka berada dalam satu kurungan yang buatkan mereka beremosi. Satu lagi, isteri yang biasanya bekerja, dia hanya bersama anak, pagi-pagi dah hantar anak ke taska, mungkin ke pengasuh dan sebagainya. So bekerja dalam 8 jam, 9 jam, balik baru jumpa anak kembali. Jadi kepada mereka yang isteri-isteri yang tiba-tiba dalam tempoh 14 hari ini, tiba-tiba daripada pagi sampai ke malam 24 jam bersama anak, so mereka mungkin akan penat. Kerana ini satu kejutan atau transaksi perubahan yang buatkan mereka akan jadi penat. Jadi mungkin ada yang kata, oh macam ni kalau kerja lagi relax lah kan. Tapi kena ingat, antara musibah ni hikmahnya kita banyak bersama anak. Kita kena create satu benda kegembiraan. Kita kena buat benda tu secara gembira, anak-anak pun akan gembira. Jadi nanti kalau ibu emosi, anak juga emosi, dan juga akan tempias juga kepada si ayah atau si bapa yang juga akan beremosi. Kepada mereka yang tinggal bersama bapa, ibu bapa, jadi sebelum ni mungkin mereka mungkin pagi-pagi dah keluar bekerja, lepas tu bila balik tu pukul 6 petang tu baru jumpa ibu bapa balik. Jadi dalam tempoh tu mereka berada dalam time me time. Mereka berada dalam masa mereka sendiri untuk bekerja, jumpa kawan-kawan bekerja. Jadi bila balik jumpa ibu dan ayah yang tinggal bersama. Tapi apabila 24 jam ataupun dari pagi ayah dah tengok kita, mungkin bangun lewat ibu kita mungkin buat sarapan dan sebagainya, mungkin kita ni tak mandi lagi ataupun duduk bersantai tengok TV. Jadi mungkinlah kita tak tahu, orang tua mungkin akan berbebel
menegur kita, kan? Mungkin suruh kita menebas ke, suruh kita bersihkan dekat belakang rumah ke, atau sebagainya. Mungkin isteri kita mungkin jajak suruh, abang ada barang tak cukup dan sebagainya, jajak keluar, hari-hari keluar, kan? Jadi kita mungkin beremosi, si ayah atau si bapa akan beremosi. Jadi bagaimana nak selesaikan emosi-emosi ni? Bayangkan kalau kita berhari-hari, bayangkan 14 hari, bagaimana nak selesaikan emosi ini. Okey, dah sampai klinik. Jom Masya. Okey, jom. Okey, ni dalam klinik. Sementara tunggu nombor, alhamdulillah, syukur, tak ada orang. Ni rezeki kak. So semata tunggu, tengok ada buku. Bagus lah, klinik ni ada buku. Jadi alangkah bagus kalau buku tu buku saya. Tapi tak apa. Okey, baik. Tips pertama, macam mana kita supaya kita dapat jaga emosi ialah pertama sekali sabar. Dia adalah cara dia. Okey, dah selesai klinik. Kena tambah lagi RM32. Oh, duit kan? Nasib baiklah gaji hari ni. Tapi okey, no problem. Okey, so saya sambung balik tadi. Untuk mengelakkan ataupun menangani emosi adalah kan, pertama ialah sabar. Sabar ni mengikut Ustaz Khalid Al-Basalamah. So sabar ini senang diungkap tapi susah nak buat. Sebab tu sabar berserta dengan tindakan. Sabar tak boleh sabar je. Bila contohnya isteri marah, kita diam je, tak cakap apa, kan? Jadi sabar ini kena tindakan, kena bersekali dengan tindakan. Iaitu bila kena marah, sabar, tindakan terus ialah kena senyum, senyum dan terus minta maaf. So dia tak boleh sabar diam macam tu, lama-lama kita mendam. Jadi kita bila sabar tu dengan tindakan, itu senyum dan minta maaf. Okey, itu cara yang mudah. Begitu juga kalau kita contoh ibu kita atau ayah kita menasihat kita, kalau tinggal sekali dengan rumah, so kita dengar je, bila mendengar tu sabar, so dengan senyuman, tumpukan perhatian, angguk, kata apa, lepas tu dengan perbuatan, dengan percakapan, iaitu dengan baiklah mak, baiklah ayah, okey, minta maaf, insya-Allah saya cuba. So bila kita bercakap, jadi dia memuaskan hati orang yang bercakap tersebut. Mana ada tindak balas. Begitu juga kalau kita bebel, kita marah pada anak kita, kita nak anak kita tak melawan dan cakap minta maaf ataupun terus ada respon. Okey, baik mak, okey, baik abah, okey, terima kasih, ataupun minta maaf, tak buat lagi. Jadi kita pun tenang. Jadi emosi terjaga, kan? Sebab calak emosi ni bahaya, sebab dia susah nak stop. Tambah apabila orang kita marah tu melawan atau tak respon, kita lagi marah. So bagaimana? Itu pertama, sabar berserta tindakan. Yang nombor 2, macam mana nak kawal emosi ialah tadi sabar, ini ialah buat sesuatu perkara yang menyeronokkan. Contohnya saya, kan, kalau ikutkan saya tak nak keluar ni. Time orang patut duduk rumah. Waktu ni waktu yang best sebelum Zuhur ni. Kalau kita dapat tidur, ya Allah, bestnya, kan? Dapat tidur sekejap nap, lepas tu kita solat Zuhur, lepas tu kita makan, lepas tu kita tonton TV. Kalau dalam musim 14 hari kita rehat ni, memang menang. Tetapi time ini saya kena keluar, bawa anak jauh waktu tu. Jadi apa yang buatkan saya nak kena sabar dengan tindakan? Jadi saya buat satu benda lagi, iaitu perkara yang menyeronokkan saya. Apa itu yang menyeronokkan saya? Iaitu bercakap, menyampaikan ilmu. Jadi dalam saya drive ni, dalam keadaan saya ngantuk, saya rasa macam terpaksa, tak seronok, kan? Jadi saya buat live ataupun saya rakam video, jadi saya sampaikan ilmu. Jadi benda tu menguja, kan, menguja, macam tu lah, teruja, buatkan saya jadi gairah, jadi seronok. Jadi saya rasa benda yang saya buat ni tak sia-sia. Jadi dalam perjalanan ni saya sampaikan ilmu. Bila balik semula, saya dah siap dah satu siri. Okey, senang ke? Senang. Anda cari apa yang anda seronok. Okey, kadang-kadang mungkin kita suka berbual. Jadi benda tu kita keluar dalam keadaan terpaksa, kita berbual. Mungkin ada satu benda yang menyeronokkan yang boleh kita ketawa bersama dengan anak, kan? So cuba buat, cari benda yang menyeronokkan anda,
kita transfer benda yang tak seronok, yang emosi tadi, kepada benda yang menyeronokkan. Alhamdulillah, sampai juga akhirnya ke rumah, tempat yang paling selamat, paling tenang. Okey, jadi saya dah kongsikan beberapa cara untuk menangani emosi supaya tidak tercela, tidak lebih merebak macam virus juga emosi ni. Jadi akan transfer habis. Yang kesian anak-anak kan. Baik, jadi kita nak supaya rumah kita, walaupun kita duduk berhari-hari, tempat yang tenang, yang seronok, walaupun kita tahu kita penat, letih melayan kerana anak-anak, dan anak-anak pun sebenarnya mereka pun tak tahu nak buat apa. Jadi mereka perlukan perhatian. Mereka pun juga anak-anak yang aktif. Anak-anak aktif memang macam tu kan. Kadang-kadang anak tu demam, duduk, kita pula risau kan. Jadi untuk yang terakhir, untuk saya sharekan ni adalah apabila kita menghadapi emosi, kita rasa marah, tips ketiga adalah kita kena tunda kemarahan tu. Macam juga Islam mengajar kita supaya kita bersabar, fikir 44 kali kenapa kita perlu marah kan. Ambil semayang, ataupun daripada kita berdiri, kita duduk kita baring dan sebagainya kan. Ambil wuduk. Banyak cara untuk kita kawal emosi. Dalam psikologi, kita tundakan kemarahan kerana kita jangan bagi sama. Orang tu marah, kita pun marah juga, jadi kita sama. Jadi kita kena jadi lebih bijak daripada orang yang marah tu. Tak kira siapa yang marah kita tu. Jadi kita yang ada ilmu ni, kita kena lebih bijak. Orang bijak adalah orang sabar. Orang yang berani adalah orang yang sabar kan. Apa saya cerita tadi, bila sabar kena tindakan. Tindakannya ialah kita tunda kemarahan kita. Bila tunda, apa kita nak buat? Kita buat benda yang kita buat yang lain. Contoh, bila kita marah, contoh kata isteri kita kan, kita minta yang tolong buat air, tiba-tiba mungkin dia marah kerana dia penat nak layan kerana anak sebagainya kan. Mungkin dia tak boleh buat. Jadi kita pun tercalak emosi, kita bangun, kita senyum, kita terus buat air sendiri. Kan senang. Dan lagi bagus, bijak yang kita matang emosi, kita buat air untuk dia. Mungkin dia akan tersenyum. Kerana apabila kita matang emosi, kita ni bijak menangani emosi, orang yang marah pada kita tadi akan rasa serba salah kan. Bila serba salah, kalau orang tu minta maaf kat kita, kita maafkan dia. So nampak, kita dah menang, 2 kali menang. Jadi bila kita memaafkan orang yang marah kita tadi, nampak kita lebih, orang kata apa, mulia di sisi Allah. Kita dah kawal kesabaran, kita tercalak emosi tadi. Lepas tu kita tunda kemarahan, kita buat benda-benda yang lain, basuh pinggan ke, buang sampah ke, keluar sekejap, ambil ketenangan ke. Lepas tu masuk balik, kita buat benda yang positif. Jadi orang yang marah kita akan terdiam, rasa bersalah, dan kita maafkan dia. Memang anda yang terbaik. So ikut dulu tips ni, insya-Allah anda menjadi orang yang paling positif, orang paling sabar, dan orang yang disayangi. Okey, bertuah sesiapa yang memiliki emosi sebegini. Bye bye, selamat mencuba. Kepada rakyat Malaysia tipikal yang tak reti bahasa, yang degil, kau sekolah tak, kau SLP lepas tak, kau dah kenapa degil sangat, merayu seduduk rumah pun pakai degil, menggayap bulu kilir, kau dah kenapa?